Assalamualaikum semua, welcome to my channel. Kepada semua yang mana baru saja sampai dekat channel Nas Winchester ni, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. Dan kepada semua yang dah subscribe kat channel aku ni, aku dah cakap, you guys are the best. Korang memang padu lah. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Kita kembali lagi dengan segmen True Crime pada minggu ni, di mana hari ni aku nak share dengan korang satu kisah penculikan yang pernah terjadi yang agak besar dekat Amerika Syarikat. Mana lagi kan, true crime dekat sana memang famous guys. Okey, tetapi kali ni dia punya kes penculikan ni kan jadi kecoh guys. Okey, di mana dia telah melibatkan seorang pemandu bas dan juga 26 orang kanak-kanak. Memang ngeri dengan pengalaman diorang terpaksa lalui pada time tu tau. Okey, jadi kita tak nak borak banyak-banyak lagi. Kita teruskan dengan true crime pada hari ni. Macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada bulan Julai tahun 1976, sekolah musim panas seperti biasa giat dijalankan di sebuah bandar kecil yang bernama Chowchilla yang berlokasi dekat California, Amerika Syarikat. Dan dekat sini terdapat seorang pemandu bas yang bernama Ed Ray. Dia sedang membawa 26 orang kanak-kanak dalam jagaan dia semasa dia membandu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan sewaktu itu, entah daripada mana, terdapat 3 orang lelaki menghalang bas tersebut dan juga melakukan salah satu penculikan yang berskala besar dalam sejarah Amerika Syarikat. 3 penculik itu telah memuatkan 27 mangsa dia masuk ke dalam van yang tak ada tingkap untuk diangkut ke penjara bawah tanah yang dibuat dengan keadaan yang begitu buruk tanpa sebarang makanan ataupun air yang mencukupi. Korang bayangkan 27 orang kena tangkap tanpa makanan ataupun minuman yang mencukupi. Memang jahanam guys. Tetapi yang nasib baiknya untuk kanak-kanak itu, pemandu bas tersebut, Ray, dia bertekad untuk melindungi mereka dan juga disertai oleh salah seorang pelajar yang telah terlibat. Seorang pemandu bas yang bernama Ed Ray, dia sedang membawa 26 orang kanak-kanak berumur lingkungan 5 tahun sehingga 14 tahun, dan dia secara kebiasaan dia akan menggunakan jalan yang biasa digunakan olehnya, dan kejadian ini berlaku pada 15 Julai 1976. Kanak-kanak itu mereka sedang menikmati seharian di pusat kolam renang sebelum memulakan perjalanan pulang bersama pemandu yang sangat disayangi, sangat dipercayai oleh mereka itu. Jadi sewaktu Ed Ray dia tengah syok-syok bawa dia punya bas tu kan, okey, tiba-tiba kan dia sampailah ke sebuah van putih yang tersadai di tengah-tengah jalan. So, si Ray ni dia cubalah untuk mengelilingi bas tersebut, tetapi tak semena-mena tanpa disedari oleh dia, dia telah dihalang oleh seorang lelaki yang bersenjata dengan memakai pantyhose dekat kepala dia untuk menutupilah wajah dia kan. Tapi pantyhose pecah amat muka dia. So sewaktu sahaja lelaki itu menahan bas tersebut, dan dia juga telah menyuruh Ray untuk membuka pintu bas tu tau. Okey, jadi Ray pun dia ikutlah cakap lelaki tu kan, sebab jelah member tengah ada pistol bagai semua. Dia pun buka lah pintu, dan tiba-tiba terdapat 2 orang lagi lelaki yang bersenjata dengan muka mereka ditutupi dengan pantyhose juga, stokin wanita tu. Mereka telah menaiki bas. Salah seorang daripada mereka telah mengambil alih tempat duduk driver bas, manakala 2 lagi terus berundur semula ke van putih mereka untuk pergi ke lokasi yang seterusnya. Dan kejadian ini berlaku sekitar pukul 3.30 sehingga pukul 4 petang. Jadi bas yang telah dirampas dan juga van putih itu berhenti satu batu daripada tempat kejadian awal tadi tau. Okey, dan lelaki itu telah mula memunggah seorang demi seorang kanak-kanak itu dan membawa mereka ke dalam van putih dan juga van yang berwarna hijau. Penculik-penculik itu terus memaksa kanak-kanak itu untuk melompat daripada bas, terus masuk ke dalam van yang tak ada tingkap tu tau. Okey, dengan usaha untuk mengelak meninggalkan kesan tapak kaki untuk diikuti oleh polis dan juga penyiasat. Korang bayangkan kan, okey, van tu dia reverse ke belakang bas tu, dan budak-budak tu nak kena lompat guys. Weh, kena budak kecil kan memang susah cerita dia kan. Memang kurang ajar betul lah penculik ni Dan selepas itu mereka telah meninggalkan bas sekolah yang berwarna kuning itu di dalam kawasan semak dekat area sana lah. Dan 2 van tersebut telah memecut dengan kanak-kanak dan juga Ray berada di dalam. Memang mereka berada dalam keadaan yang memang begitu bahaya.
Dan perjalanan ke lokasi seterusnya mengambil masa kira-kira 12 jam dengan kanak-kanak itu dan juga Ray ditinggalkan di bahagian belakang van tanpa makanan, air ataupun tempat yang selesa untuk mereka duduk. 12 jam guys, kau bayangkan gila penat weh. Jadi destinasi seterusnya pula berdekatan di sebuah kuari batu yang terletak di kawasan Livermore, California, lebih kurang 10 batu daripada Chowchilla. Jadi sebaik saja mereka tiba dekat sana, Ray dan kanak-kanak itu sekali lagi telah dipunggah dan kemudian diiringi untuk dimasuk ke dalam sebuah trailer truck yang tertimbus 12 kaki dalam daripada permukaan kuari tersebut. Dan di dalam penjara buatan yang sementara itu terdapat tilam yang kotor, air tandas dan juga makanan, tetapi tiada pun aliran udara untuk kanak-kanak yang sedang menderita pada ketika itu. Dan penculik 3 orang tu telah memaksa setiap kanak-kanak untuk memberikan nama mereka dan juga sehelai pakaian demi untuk menuntut wang tembusan yang telah dirancang oleh ketiga-tiga lelaki tersebut. Dan selepas mereka telah memenjarakan mangsa mereka itu, ketiga-tiga lelaki tersebut telah menimbus dengan lebih banyak lagi tanah ke atas trailer yang sudah pun bertutup itu, menyebabkan bumbung atasnya semakin melengkung yang membuatkan kanak-kanak itu menjadi semakin panik dan juga semakin takut. Macam untuk Ed Ray ni kan, dia memang dikenali sebagai seorang pemandu bas yang begitu cekap tau. Okey, sehingga kan ibu bapa budak-budak itu mula mempersoalkan di manakah anak-anak mereka berada dalam masa 15 minit selepas kegagalan mereka untuk pulang ke rumah. Dan disebabkan itu, pihak polis telah dimaklumkan, stesen televisyen tempatan telah pun dimaklumkan juga, dan kumpulan ibu bapa mula mencari anak mereka yang sedang hilang itu. Dan sekitar jam pukul 6.30 petang, polis telah mengarah sebuah kapal terbang untuk ke udara untuk mencari bas yang hilang. Sebelum bas itu telah ditemui 2 jam kemudian oleh seorang sarjan. Tetapi tiada sebarang petunjuk yang ditemui di bas yang ditinggalkan tau. Okey, malah Presiden pada masa itu, Gerald Ford, dan juga Governor California yang bernama Jerry Brown telah membenarkan pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan apa sahaja yang perlu untuk mencari kanak-kanak tersebut. Dan FBI pun mereka telah memenuhi semua hotel-hotel dekat Chowchilla ketika mereka menyertai pencarian kanak-kanak dan juga pemandu bas yang hilang itu. Walaupun penculik telah menyediakan sedikit makanan dan juga air untuk Ray dan juga kanak-kanak tersebut, ia tidak mencukupi untuk hampir 12 jam yang mereka terperangkap dalam penjara sementara itu. Dan yang lebih teruk lagi, siling trailer itu dah nak hampir roboh akibat berat tanah yang telah ditimbus oleh penculik-penculik itu. Jadi mereka perlu mengambil tindakan dengan cepat dan air yang telah diberikan kepada mereka itu telah digunakan sebagai alat penyejuk untuk mereka yang sedang berpeluh ketika mereka berusaha untuk menyusun tilam untuk mencapai ke lubang di bumbung trailer itu. Dan sepanjang pengalaman pahit itu, Ed Ray dia telah membenarkan kanak-kanak itu untuk menyanyi bagi mengekalkan semangat mereka dan melakukan yang terbaik untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang tenang. Dan dia juga telah merancang dengan 2 orang lagi kanak-kanak yang lebih tua untuk mencapai lubang dekat bumbung demi membebaskan diri mereka. Yang bagus untuk si Ed Ray ni kan, dia punya pemikiran yang cepat dan juga dia punya kepimpinannya memainkan peranan yang begitu penting dalam menjaga keselamatan kanak-kanak itu. Dan selepas mereka telah menyusun tilam untuk mencapai ke lubang di bumbung trailer itu, Ray dia telah bergile-gile dengan seorang budak yang bernama Michael Marshall yang berusia 14 tahun untuk menolak penutup lubang yang menghalang mereka untuk melarikan diri. Korang tahu kan, dekat atas trailer dia ada macam lubang tau untuk yalah pekerja-pekerja nak keluar semua kan. So lubang itulah mereka perlu untuk membuka. Jadi sambil-sambil diorang berusaha untuk membebaskan diri, mereka juga telah mencurahkan air ke atas diri mereka untuk menahan keletihan dan juga menggunakan semua kekuatan dan juga kemahuan mereka untuk menggerakkan bukan sahaja penutup tetapi 2 bateri traktor yang berat di atas bumbung trailer tersebut. Dan setelah penutup manhole akhirnya berjaya dibuka, Michael mula dia menggali jalan keluar daripada 12 kaki tanah yang ditimbus itu. Kemudian Ray membawa kanak-kanak itu keluar dan kehadiran mereka di kuari tersebut terus dimaklumkan kepada seorang pekerja yang berhampiran di mana dia ternampak budak-budak ni keluar
dia pun terus pergi memberi pertolongan dan juga memberi air Pepsi guys. Okey, dan juga telah memaklumkan kepada pihak berkuasa. Dan selepas itu terdapat bas lain yang tiba untuk membawa Ed Ray dan juga kanak-kanak itu ke Institute Correctional Santa Rosa di mana mereka telah menerima keperluan dan juga rawatan doktor sebelum perjalanan mereka kembali ke Chowchilla. Apabila penguatkuasaan undang-undang berkumpul di Chowchilla, begitu jugalah dengan kru televisyen. Tidak semua perhatian adalah positif, okey, sebab keluarga Ed Ray, dia ada mengimbas kembali seorang wartawan yang juga mempersoalkan integritinya yang menimbulkan berkemungkinan besar bahawa dia ada terlibat dengan penculikan kanak-kanak tersebut. Perhatian daripada saluran berita tempatan dan juga seluruh negara membawa kepada pelbagai maklumat ke pejabat Sheriff Chowchilla. Memang banyak gila guys, okey, panggilan yang telah diterima dekat pejabat itu tau. Cuma info-info yang sampai tu tak adalah berguna sangat untuk dorang ni tau. Okey, tetapi ia berfungsi untuk memastikan talian telefon dorang tu begitu sibuk yang menghalang penculik daripada memanggil untuk tuntutan wang tebusan mereka itu. Dan ketidakupayaan mereka untuk tawar-menawar yang melibatkan nyawa kanak-kanak itu telah pun menggagalkan perancangan mereka. Dorang punya ultimate plan fail. Walaupun penculikan itu memang menarik perhatian media, satu faedah daripada begitu banyak agensi penyiasatan yang berbeza yang berkumpul dekat Chowchilla adalah penemuan lokasi 3 orang penculik-penculik itu. Mereka dikenali sebagai Frederick Newhall Woods, James dan juga Richard Sconfield. Jadi selepas kemunculan perhatian media, Frederick dan juga James mereka telah menuju ke arah Reno, kawasan Nevada untuk bersembunyi sebelum menuju ke Kanada. Manakala Richard pula, dia telah pulang ke rumah dan juga telah mengaku kepada bapa dia. Kuari tempat Ed Ray dan juga kanak-kanak itu yang disimpan adalah milik bapa Frederick guys. Okey, dan terdapat beberapa saksi telah melihat 3 lelaki itu menggali di lokasi itu beberapa bulan sebelum penahanan bas itu berlaku. Dan kemudian Richard pada akhirnya dia telah menyerahkan dirinya kepada pihak polis manakala Frederick dan juga James kekal dalam pelarian. Dengan perhatian media di seluruh dunia dan juga beberapa agensi yang bertugas, Frederick dan juga James akhirnya telah dibawa ke muka pengadilan. Demi untuk mendapatkan wang dana berjumlah 5 juta US dollars sebagai wang tebusan yang dipegang oleh negeri California, Frederick, James dan juga Richard, mereka telah membuat perancangan mereka setahun setengah sebelum hari kejadian tersebut. Cuma yang pelik je dekat sini guys, mereka 3 ekor mangkuk ayun ni, diorang tak perlu pun wang itu guys. Sebab ketiga-tiga mereka itu tinggal di kawasan bandar di San Francisco yang mahal. Sebab mereka semua berasal daripada keluarga yang kaya. Untuk bapa Frederick, dia memiliki kuari tersebut di mana mereka telah memenjarakan kanak-kanak dan juga pemandu bas itu, dan keluarga James dan juga Richard pula, mereka mampu untuk membayar peguam yang sangat mahal untuk pembelaan mereka. So tak faham kenapa 3 ekor mangkuk ayun ni nak sangat wang tebusan itu. But yeah, in the end macam mana pun ketiga-tiga mereka itu telah merancang untuk merampas bas dan juga meminta 5 juta US dollars sebagai wang tebusan daripada negeri California. Bagaimanapun apabila ketiga-tiga mereka cuba menghubungi dan juga menuntut wang tebusan itu, talian telefon dekat pejabat Sheriff Chowchilla pada time tu kan begitu sibuk guys. Jadi mereka telah membuat keputusan untuk tidur siang sekejap. Diorang dah pisang kan, tunggu lama sangat kan, call office semua tak angkat kan. So macam tidurlah, sedap sikit tak? Dan tidur siang mereka itulah yang membolehkan Ed Ray dan juga kanak-kanak itu melarikan diri daripada penjara mereka tersebut. Pisang 3 ekor ni. Ketiga-tiga lelaki itu akhirnya telah disabitkan kesalahan dan juga telah menerima hukuman penjara seumur hidup atas perbuatan mereka. James dan juga Richard telah dibebaskan. Untuk Frederick pula, secara rasmi telah diluluskan untuk parol pada Ogos tahun 2022. Selepas sebelum ini, dia telah dinafikan sebanyak 17 kali. Selain mengalami keletihan dan juga kelaparan, kanak-kanak itu semua diberikan perkhidmatan kesihatan yang rapi selepas mereka berjaya melarikan diri dan juga telah diselamatkan. Tetapi untuk kesan jangka panjang daripada pengalaman pahit itu telah membawa mereka berasa ketakutan kepada kegelapan
dan juga perasaan claustrophobia serta penyakit yang lain. Sekurang-kurangnya untuk kanak-kanak tersebut, mereka mempunyai seorang dewasa yang dipercayai sepanjang peristiwa yang menakutkan itu. Dan kehadirannya itu adalah untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang tenang dan juga selamat. Dan untuk sumbangannya untuk memastikan mereka semua tenang dan juga selamat tidak diabaikan. Di mana Ed Ray dia telah diberikan kepujian oleh Bandar Chowchila sebagai wira dengan perarakan telah diadakan untuk menghormatinya pada tahun itu. Dia ni memang jadi hero guys, hero tempatan lah kat sana Dan pada tarikh 26 Februari adalah Hari Ed Ray di Chowchila pada setiap tahun. Nampak sampai jadi harian special dekat Chowchila guys. Dan juga terdapat sebuah taman di bandar itu telah dinamakan untuk wira tempatan mereka, iaitu Ed Ray. Pada tahun 1993, watak beliau telah dilakonkan semula sebagai wira dalam sebuah filem berdasarkan kejadian tahun 1976 itu berjudul Vanished Without a Trace. Jadi itulah guys, salah satu kes penculikan yang amat besar pernah terjadi di negara Amerika Syarikat. Aku harap korang terhibur dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun kekurangan. Aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Macam biasa, I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum. Bye bye.